Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, hari ini saya akan membuat pembentangan mengenai program pendidikan inklusif di Malaysia. Okey, sebelum kita mulakan pembentangan ini secara mendalam, hari ini saya akan membuat pengenalan dahulu mengenai program pendidikan inklusif. Pada peringkat permulaan, PPI ini dilaksanakan mengikut acuan sendiri di sekolah-sekolah tertentu sahaja yang melibatkan murid kurang upaya fizikal dan murid bermasalah penglihatan. Pada masa kini, PPI ini diperluas kepada semua kategori MBK yang mampu mengikuti kurikulum kebangsaan. Pelaksanaan PPI mengambil kira dasar dalam dan luar negara. Konsep PPI, definisi operasi yang digunakan, matlamat, objektif dan pelaksanaan PPI secara menyeluruh. Dasar pendidikan inklusif iaitu deklarasi antarabangsa menyatakan bahawa PPI merupakan satu pendekatan pendidikan yang terbaik bagi MBK. Antara deklarasi tersebut adalah seperti: pertama, Salamanca Statement. Regular schools with an inclusive orientation are the most effective means of combating discriminatory attitudes, creating welcoming communities, building an inclusive society, and achieving education for all. Okay, nombor 2, Dhaka World Education Forum 2000. Education system must be inclusive, actively seeking out children who are enrolled and responding flexibly to the circumstances and needs learners. Dan yang ketiga, Convention on the Rights of Persons with Disabilities UN 2006. Persons with disabilities have the right to undiscriminatory education and equal opportunity to inclusive education at every level of learning and long life learning. Didapati ketiga-tiga deklarasi menyokong keperluan murid berkeperluan khas untuk mendapat pembelajaran sama rata dalam program inklusif. Soalan pertama ialah, bincangkan hasil output daripada input dan proses yang telah dijalankan dalam program pendidikan inklusif. Sebelum kita mengulas lebih lanjut, marilah kita mengenali apa itu IPO model. IPO model ialah Input Processes Outcome Model yang diperolehi daripada the Inputs Process Outcomes Model based on Chrysopoulou and Weber 2009 and presented in Lawman 2013. Dari sini dapat kita lihat ada tiga, iaitu pertama, input merupakan sumber yang disediakan oleh kerajaan, iaitu sumber keuangan, dasar, kaki tangan, latihan, kurikulum, infrastruktur, sokongan, 3PK, sumber berpusat dan juga perunding. Bagi proses pula merupakan pelaksanaan, iaitu implementasi di dalam kelas, cara menguruskan pelajar, pengajaran dan pembelajaran, penilaian, pragmatik di sekolah, sokongan kepada murid serta pengagihan dana. Dan yang ketiga ialah outcomes, hasil pelaksanaan, iaitu bagaimana keberkesanan program, pencapaian akademik, kehadiran atau penglibatan murid, serta keberkesanan kos dan post aktiviti selepas program PPI dijalankan. Keberkesanan kelas inklusif, H. Hoshan et al. 2019 menyatakan bahawa masih terdapat banyak cabaran yang dihadapi oleh MBK di pasaran kerjaya. Mereka masih tidak mengetahui ke mana arah tujuan yang sesuai apabila tamat persekolahan. Selain daripada itu, terdapat salah satu lagi contoh mengenai keberkesanan kelas inklusif di
Serbia, iaitu Attila, seorang remaja berumur 18 tahun yang berasal dari Serbia, telah berjaya menyesuaikan diri dan membina keyakinan serta belajar di dalam kelas inklusif. Secara langsung, beliau telah menghabiskan grade 7 di sekolah tersebut. Kawan-kawannya menyatakan bahawa beliau mempunyai pengaruh positif terhadap persekitaran, malahan beliau juga didapati lebih bijak dari kawan-kawan yang lain. Soalan 2, sila kembangkan dapatan bacaan tentang penglibatan pilihan selepas tamat persekolahan, pencapaian akademik dan bukan akademik, hasil daripada belajar bersama arus perdana dan pengalaman yang diperolehi. Pilihan selepas tamat persekolahan. Para pelajar yang mengikuti kelas inklusif akan mendapati peluang pembelajaran di peringkat yang lebih tinggi sangat luas bagi mereka. Antara program yang boleh diikuti adalah seperti berikut. Pertama, Institusi Pengajian Tinggi IPT. Bagi murid yang menjalani kelas inklusif penuh akan berpeluang mengambil SPM. Syarat kemasukan yang minima bagi MBK telah ditawarkan. Kedua, program TVET. Melanjutkan pelajaran dalam bidang kemahiran tanpa perlu ada prasyarat kemasukan SPM. Menawarkan sijil kemahiran MARA dan juga sijil-sijil rendah yang lain. Ketiga, ialah program dianjurkan oleh JKM, Institut Pusat Latihan Perindustrian dan Pemulihan PLPT, dan juga beberapa program-program latihan yang lain. Pusat Pengajian Tinggi IPT. Kementerian Pengajian Tinggi KPT menegaskan bahawa dasar inklusif orang kurang upaya di Institut Pengajian Tinggi IPT masih lagi diamalkan dan tiada sebarang sekatan terhadap golongan itu seperti yang didakwa beberapa pihak. Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi Jabatan Pendidikan Tinggi KPT, Prof. Datuk Dr. Husaini Omar berkata, kementerian juga memperluaskan peluang pendidikan dengan mewujudkan laluan khas kepada golongan B40, OKU orang asli dan atlet untuk melanjutkan pengajian ke IPTA dan Institusi Latihan Kemahiran Awam ILKA di peringkat sijil, diploma, asasi dan ijazah sarjana muda. KPT melalui bahagian kemasukan pelajar menyokong sepenuhnya teras strategik 3 iaitu meningkatkan akses OKU kepada pendidikan yang digariskan dalam Pelan Tindakan Orang Kurang Upaya 2016-2022. Pemohon OKU yang berdaftar dengan JKM yang mengemukakan permohonan melalui UPU online dan dipertimbangkan bagi kemasukan tanpa merit tertakluk memenuhi syarat am dan minimum syarat khas yang ditetapkan mengikut program pengajian yang dipohon. Program TVET, Technical and Vocational Education Training. TVET adalah proses pendidikan dan latihan yang mempunyai hala tuju pekerjaan dengan penekanan utama terhadap amalan industri. Ia bertujuan untuk menghasilkan tenaga kerja yang kompeten dalam bidang-bidang yang tertentu. Bagi pelajar yang kurang kecenderungan dalam akademik tetapi lebih suka hands-on, lepasan PT3 ataupun tanpa SPM pun boleh belajar kursus kemahiran di Pusat Latihan Kemahiran PLK awam ataupun swasta yang menawarkan pensijilan Sijil Kemahiran Malaysia. Mestilah sihat tubuh badan, tiada sebarang kecacatan atau kecederaan atau sejarah penyakit atau penyakit-penyakit yang menghadkan, membataskan dan menyukarkan pelaksanaan kerja praktikal dan amali sepanjang kursus. Mestilah tidak rabun warna atau buta warna, ada kemahiran asas membaca, mengira dan menulis dan bebas daripada masalah mental. Jika dilihat daripada prasyarat ini, golongan murid PPI yang mempunyai masalah pembelajaran dan tiada masalah fizikal sangat sesuai untuk memohon melanjutkan pelajaran di TVET. Program Anjuran Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, Pusat Latihan Perindustrian dan Pemulihan PPLP. Pusat ini ditubuhkan bertujuan untuk memberi latihan vokasional dan pemulihan perubatan kepada OKU keutamaannya kategori fizikal. Terdapat beberapa kursus yang telah disediakan
seperti kursus vokasional, seperti kursus pengurusan pejabat SKM tahap 2, kursus pembuatan pakaian wanita SKM tahap 3, kursus pemasangan elektrik 1 fasa dan kursus prostetik dan ortotik, kursus fabrikasi logam, pembuatan kerusi roda. Kursus pra-vokasional turut disediakan seperti berikut, iaitu kursus seni lukis dan kursus teknologi batik. Syarat-syarat permohonan kemasukan ke PLPP adalah seperti berikut. Pertama, OKU fizikal yang berdaftar dengan JKM. Kedua, berumur antara 18 hingga 40 tahun. Ketiga, berkelulusan SPM, PMR atau sekurang-kurangnya boleh membaca, menulis dan mengira. Keempat, berkeupayaan menguruskan diri. Dan kelima, bebas dari pengaruh dadah. Terdapat sedikit isu mengenai sama ada kelas PPKI dan juga kelas inklusif bersama perdana yang mana satu lebih baik. Bagi pendapat saya, kedua-dua kelas ini mempunyai keistimewaan masing-masing. Bagi kelas PPKI iaitu Program Pendidikan Khas Integrasi yang terletak di sekolah-sekolah kebangsaan atau menengah biasa mempunyai keistimewaannya sendiri, di mana program PPKI ini akan menempatkan bagi murid MBK yang mengikuti kelas inklusif penuh mempunyai kelebihan mereka sendiri, di mana mereka yang terlibat dengan kelas perdana iaitu inklusif penuh mempunyai prasyarat-prasyarat yang telah ditentukan, seperti mereka menguasai asas 3M iaitu membaca, mengira dan menulis, serta boleh menguruskan diri mereka sendiri. Biasanya pelajar-pelajar MBK yang mempunyai masalah OKU fizikal, mereka akan terlibat di dalam kelas inklusif penuh, di mana mereka tiada mempunyai masalah pembelajaran. Mereka boleh belajar seperti biasa mengikuti kurikulum yang diberikan kepada murid-murid perdana. Berdasarkan pengalaman mengajar di pendidikan khas, saya berpendapat murid-murid pendidikan khas ini memerlukan inklusif dari segi aktiviti serta sosialisasi bersama murid perdana. Walaupun mereka tidak dapat mencapai tahap akademik setaraf dengan murid perdana, namun mereka mempunyai kemahiran-kemahiran lain yang boleh dicongkil bakatnya setanding dengan murid-murid perdana, terutamanya dalam bidang sukan, dalam bidang kemahiran hidup, dalam bidang pengurusan diri dan juga bidang-bidang lain yang memerlukan kemahiran motor halus dan juga motor kasar. Kita selaku komuniti persekitaran mereka perlu memberi semangat dan dorongan kepada murid-murid pendidikan khas supaya mereka tetap mempunyai semangat dan keazaman yang tinggi serta keyakinan di dalam masyarakat suatu hari nanti. Sekian, terima kasih.